مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Satu hadis Nabi SAW, iaitu sekitar masalah menari. Baik. Sebenarnya dalam zikrullah, kitab-kitab tasawuf yang lain tidak pernah pun sebenarnya menggunakan perkataan menari itu. Tak pernah. Yang adanya ialah al-harakah, pergerakan di dalam zikrullah yang pertama. Yang kedua ihtizaz dipanggil, goncangan. Dari segi dia kata raqsun itu tak pernah disebut dalam istilah-istilah dalam buku-buku tasawuf atau tarikat. Yang adanya cuma iaitu pergerakan ketika zikrullah dan juga ihtizaz. Baik. Namun begitu, kalau ketika qasidah, boleh tak kita menari? Hukum menari ketika kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Maka boleh berdasarkan hadis-hadis yang banyaklah. Antaranya ialah hadis, kalau kita buka dalam mana-mana kitab sunan dalam bab Aid atau sambutan hari raya, pasti akan ada hadis mengenai sekumpulan orang Habsyah yang menari di dalam masjid. Menari di dalam masjid. Ada yang menggunakan perkataan yaskununa. Dalam hadis Nabi menggunakan perkataan yaskununa, iaitu mereka berzapit. Juga membawa maksud dalam bahasanya yaskunun, iaitu yaqusun, iaitu menari. Baik, dekat situ tidak menunjukkan bahawa mereka berzikir dengan menari. Memang tidak ada. Tetapi kalau pujian kepada Rasulullah itu ada, kerana diriwayatkan daripada Imam Maqdisi dan juga Imam Ahmad, dan hadisnya adalah hadis sahih, iaitu mereka menari sambil menyebut Muhammad Abdul Salih. Jadi Rasulullah kata, "Mata yaqulun?" Apa yang mereka katakan? Maka sahabat beritahu mereka menyebut Muhammadun Abdul Salih. Nabi Muhammad itu ialah hamba yang salih, kan? Jadi Nabi Muhammad biarkan. Yang biarkan itu, iaitu Nabi Muhammad SAW tidak melarang dan tidak menyuruh, maka itu dipanggil dengan nama takrir. Namanya takrir, iaitu pengakuan Rasulullah SAW. Dan itu dikira sebagai sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Kerana maksud hadis Nabi atau sunnah Nabi, iaitu masunida ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw takririn, iaitu sesuatu yang disandar kepada Rasulullah daripada perkataan, perbuatan, sifat dan takrir. Maka itu termasuk daripada sunnah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menari-nari dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada sandarannya, maka dibolehkan. Tetapi dalam masalah zikir itu dipanggil harakat, penggerakan atau ihtizaz, goncangan. Itu terhasil daripada wujud. Wujud itu apa? Wujud itu ialah perasaan. Contoh dia, kalau kita dengar muzik, tiba-tiba tangan kita kan, tak boleh tu bid'ah tu kalau buat gitu, kan. Tak, itu wujud. Siapa pun tak boleh nak larang, dia jadi sendiri, kan? Apa yang ada di dalam hati. Kadang-kadang orang baca Quran, bila melakukan kepala dia gitu, kan? Kita tak adalah, kan? Sebab kita baca biasa je, kan? Jadi itu dipanggil dengan nama wujud. Baik. Namun begitu, ada sandaran-sandaran ulama yang lain yang mengatakan bahawa boleh menari. Boleh menari. Sandaran dia iaitu bersandarkan kepada hadis daripada ayat Quran yang pertama. Mereka yang mengingati Allah dalam keadaan yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik, dalam keadaan apa? Berdiri, duduk dan baring. Jadi menunjukkan bahawa ibadah zikir itu ialah bukan ibadah khususiyah. Ibadah yang telah ditentukan bentuknya. Kan, macam solat ada qiyamnya, ada rukuknya, ada sujudnya dan sebagainya. Tetapi ibadah zikir itu, bila dia kata zikrullah dan keadaan berdiri, baring dan sebagainya, maksudnya zikir itu tak ada kaifiat yang tertentu. Maksud apa sahaja dibolehkan.
dalam bentuk apa saja penggerakan dibolehkan. Zikir. Dari situlah mereka mengatakan bahawa boleh berzikir dengan penggerakan-penggerakan termasuk tarian. Maka datanglah dalil yang lain, iaitu dalil bahawa datang hadis daripada hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitu para sahabat mereka itu berzikir yatamayal, iaitu melingguk-linggukkan. Jadi itu semua dipanggil dalil harakah. Dalil harakah. Namun begitu ada juga yang mengatakan boleh menari. Dalam menari itu maksudnya penggerakan tersebutlah, harakah tersebutlah. Dan tarian tersebut mestilah tidak menyerupai mana-mana tarian yang fasik. Dan tidak boleh bercampur antara lelaki dan perempuan. Jadi benda-benda gitulah yang dilarang sama sekali. Dan cumanya khilaf di kalangan ahli tasawuf itu, adakah tarian tersebut boleh secara dirancang ataupun secara wujud, iaitu secara tiba-tiba berlaku. Kalau ada setengah tu dia buat penggerakan tersebut seperti dirancang. Seperti dirancang. Baik. Mereka yang merancang tersebut ialah untuk menghasilkan wujud. Sebenarnya wujud itu tak datang, tetapi mereka cuba untuk menghasilkan wujud. Datang daripada mana? Datang daripada hadis Rasulullah SAW. Dia kaitkan atau dikiaskan dengan perbuatan, iaitu menangis. Rasulullah SAW mengatakan, fa illam tabku fatabakau. Kalau kamu tak boleh menangis, buat menangis. Jadi oleh sebab tu, kalau tak datang wujud, buatlah buat macam-macam wujud. Malah ada hadis Rasulullah kata, kamu berzikirlah sehingga orang kata kamu gila. Jadi oleh sebab itu, keadaan itu sebenarnya benda-benda itu melatih supaya datang wujud tersebut. Lingguk-lingguk tu walaupun berat, tapi kita buat juga. Akhirnya kita dapat apa? Macam kita lah biasa, la ilaha illallah, la ilaha. Mula-mula tu buat macam datang terpaksa. Tapi bila-bila kadang-kadang tu kita melengok sendiri. Itu maksudnya mula-mula kita memaksa. Kita paksa sebut la ilaha, tiba-tiba kita terlenggok sendiri. Akhirnya wujud tu datang dengan sendiri. Jadi perkara baik memang kena paksa. Tak ada perkara baik yang tidak dipaksa. Sehingga budak-budak pun kalau nak ajar solat pun kena paksa, kena pukul dia. Diajar oleh Rasulullah. Jadi kena paksa. Malah perkara-perkara yang baik datangnya ada hukum wajib dan sebagainya ialah untuk memaksa. Baik, jadi oleh sebab itu untuk latihan. Kadang-kadang paksaan itu memang baiklah. Tapi kalau tak nak bergerak, nak kerah kejung gitu, tak ada masalah. Nak bergerak pun tak ada masalah, tak nak bergerak pun tak ada masalah. Baik, penggerakan tersebut ada beberapa dalil. Cumanya diminta oleh tuan guru kita, iaitu Habib Muhammad, supaya menerangkan dalil yang menjadi diwaswaskan oleh golongan tertentu. Iaitu berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika mana Ataitu Nabi SAW, aku telah datang kepada Nabi SAW, ana wa Ja'far wa Zaid. Baik, Sayyidina Ja'far dengan Sayyidina Zaid. Maka Rasulullah kata pada Sayyidina Zaid, Rasulullah kata apa? Anta maulai, anta maulai. Fahajalah. Maka Sayyidina Zaid itu melompat kegembiraan bila Rasulullah kata pada Sayyidina Zaid gitu. Kemudian Rasulullah kata pada Sayyidina Ja'far, engkau menyerupai aku, dan engkau adalah maulai, dia kata kan. Maka tu fahajalah. Maka Sayyidina Ja'far pun meloncat kegembiraan. Meloncat kegembiraan pusing. Maka dia menari, fahajalah. Kalau ikut hadis tersebut dalam Fathul Bari mengatakan bahawa yarkusun, mereka menari, raqasa, menari. Maka di seluruh itu ulama mengambil kaedah daripada hadis ini, iaitu dibenarkan untuk menari. Yarkusun, Imam Ibn Hajar kata yarkusun dengan bentuk yang tertentu khususnya. Dengan bentuk yang tertentu. Kegembiraan itu dia menari dalam bentuk yang tertentu. Boleh rujuk pada Fathul Bari lah, buku surat 37. Hadis ni, ada satu lagi riwayat hadis, iaitu ketika mana Sayyidina Ja'far balik daripada perang Khaybar.
Kan Rasulullah balik daripada perang Khaybar. Pada waktu itu Sayyidina Ja'far ada di Ethiopia, Habsyah. Dia balik bersama 16 orang. Balik pada waktu itu, maka Rasulullah gembira. Gembira dengan melihat apa Sayyidina Ja'far pada waktu itu, maka dicium kepala kening Sayyidina Ja'far. Maka Rasulullah kata, aku tak tahu yang mana aku gembira, menang Khaybar ataupun kepulangan kau. Maka bila dipuji begitu, maka Sayyidina Ja'far pun pusing. Baik. Ada dua riwayat hadis tersebutlah. Tetapi yang selalu yang digunakan oleh ulama-ulama kita ialah hadis yang pertama tadi. Baik. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad. Ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Riwayat pertama muka surat 1, 2, 3 jilid pertama. Dia punya periwayatan dia ialah haddatsana Abdullah, haddatsani Abi, haddatsana Yahya bin Adam, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Hanif bin Hanif wa Hubairah bin Yar'am an Ali bin Abi Thalib. Itulah sanad. Itulah sanad. Baik. Yang kedua, Musnad Imam Ahmad juga haddatsana Aswad, yakni Ibnu Amir, akhbarana Israil an Abi Ishaq an Hanif bin Hanif an Ali radhiyallahu anhu. Itu ada dua riwayat hadis yang sama. Dan hadis inilah yang dipertikaikan. Sebenarnya hadis ni sebenarnya tahap sahih. Apa yang ada dalam Musnad Imam Ahmad biasanya tidak dipertikaikan orang, hadisnya sahih. Tetapi ada sekumpulan orang cuba untuk apa? Untuk was-waskan. Jadi justru itu Tuan Guru kita Habib Muhammad suruh kita terangkan. Dia kata ada tadlis apa sebut gitu. Jadi anda akan cuba terangkan satu persatu apa yang ada dalam hadis tersebut. Baik. Tapi jangan takut. Orang Wahabi ni dia cuba ambil satu je, Beb. Tuan Guru kita dia ambil satu je, iaitu riwayat yang kedua. Riwayat itulah yang cuba untuk diwaswaskan dengan kata tadlis dan sebagainya. Riwayat pertama dia tak boleh nak kata, sebab memang sakit. Yang paling heran dia, Beb, yang paling heran sebenar hadis tu ada dalam Sahih Bukhari. Hadis nombor 2699, boleh buka. Hadis. Hadis tu ada dalam Sahih Bukhari. Justru itu Maulana pula, Dr. Asri Zainal Abidin, dia tidak pernah menyanggah hadis tu. Tak pernah menyanggah hadis tu. Baru petang tadi dia cakap apa? Dia kata sebenarnya hadis tu ialah mengenai kalau orang gembira, seolah-olah dapat berita gembira dia berjerit, gitu. Tapi bukan dirancang, dia kata. Sebab kalau dia tolak hadis tu sebenarnya ada dalam Sahih Bukhari. Cumanya yang jentik-jentik bawah ni lah. Yang belum jadi nyamuk lagi, jentik-jentik ni dia punya apa? Punyalah mengacau kan. Dia buahlah kata hadis ni ada supaya kita tahu hadis ni sebenarnya hadis ni ada tadlis, hadis ni lemah dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi hadis yang lain yang sampai ke derajat kepada sahih. Oleh sebab itu Dr. Asri tak berani untuk menjatuhkan darjat hadis ni sebab ada hadis yang lain termasuk dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Fathul Bari jilid muka surat 374. Boleh tengoklah dalam Fathul Bari. Dalam kitab Suluk. Dalam kitab Suluk. Boleh tengok. Baik. Dalam Sahih Bukhari pula riwayat dia ialah haddatsana Ubaidillah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Al-Barra bin Azib. Baik. Dan kesemua riwayat ini adalah daripada Abu Musa atau Abu Ishaq, daripada Abu Ishaq. Abu Ishaq kita dah belajar sebelum ni di rumah Habib itu, iaitu pendapatnya dia itu adalah
apa? Lupa, melupa. Baik. Kenapa saya tak memperpanjangkan masalah itu? Sebenarnya saya beritahu riwayat saja. Semua sepakat bahawa Abu Ishaq atau Abi Ishaq memang pelupa di akhir hayat. Tetapi ia bukannya, ingat, ulama menghukum bukan dia itu mengubah, tetapi tagayyur. Tagayyur disebabkan oleh saat dia tidak dipanggil ikhtilat, dia panggil tagayyur. Istilah orang ilmu hadis. Saya tak panjangkan supaya jangan apa? Jangan pelajar-pelajar yang baru nak belajar ni jadi pening. Tetapi disebabkan oleh Tuan Guru kita minta, maka hari ini anda pun jelaskan dengan lebih lanjut. Jadi pening sikit tak apa tapi insya-Allah boleh fahamlah. Pertama, Abi Ishaq, nama dia ialah Amr bin Abdullah As-Sabi'i Al-Hamadani. Nama dia. Sebenarnya semua ulama sepakat dia tagayyur atau lupa di akhir usia. Di akhir usianya dia tagayyur. Tetapi dia siqah. Siapa yang kata siqah? Imam Baihaqi kata siqah, Imam Ibnu Mu'ain kata siqah. Semua kata siqah. Jadi bila ditanya kepada Abu Hatim, antara Abu Ishaq dengan Az-Zuhri, antara Abu Ishaq dengan Imam Sudak, yang mana lebih dia pakai? Maka dia kata Abi Ishaq kerana dia siqah. Dia kerana dia siqah. Baik, tetapi mereka tidak mengingkari bahawa dia lupa di saat akhir, sehingga berlaku tagayyur, bukan ikhtilat, iaitu pencampuran hadis, iaitu dia merubah sedikit hadis. Macam tu. Baik. Jadi oleh sebab itu sanad tersebut seolah-olah berlaku tadlis. Sanadnya berlaku tadlis. Baik. Abu Hatim ditanya antara Abi Ishaq dengan Ishaq Az-Zuhri, mana yang lebih dia pakai? Maka dia kata Abi Ishaq. Imam Ishaq Az-Zuhri dia tak pakai, walaupun kedua-duanya siqah, tetapi dia lebih pakai dengan Abu Ishaq. Baik. Ikhtilat atau bercampur kena penjelasan. Baik, kita jelaskan satu-satu. Baik. Ibnu Ma'in mengatakan Ibnu Uyainah pernah mendengar darinya setelah berubah hafalannya. Tagayyur. Abu Hatim mengatakan sesungguh Zuhair mendengar dari Abu Ishaq di akhirnya, dan Israel mendengar dari Abu Ishaq sejak dulu, dan Abu Ishaq di akhirnya mengalami kekacauan hafalan. Sebagian ulama mengatakan Abu Ishaq kacau hafalannya dan ulama meninggalkannya meninggalkannya. Az-Zahabi mengatakan bahawa itu tagayyur, bukan ikhtilat. Imam Zahabi kata itu adalah tagayyur, bukannya ikhtilat. Dan mengatakan Abu Ishaq siqah tanpa perseteruan. Maksud dia tak ada siapa yang berseteru, tak ada siapa yang memungkiri bahawa dia siqah. Cuma ada campuran, cuma ada tagayyur, perubahan di saat akhir usia itu. Itu tak ada siapa yang tolak. Tak ada siapa yang tolak. Baik. Tetapi tidak ada ikhtilat. Kalau ada ikhtilat, barulah hukum kepada jadi dhaif. Faham tak? Kalau ada ikhtilat, disitulah berlakunya dipanggil tadlis. Tetapi kalau tagayyur, itu tidak dipanggil tadlis. Namun begitu, ada juga yang mengatakan bahawa ulama-ulama tertentu mengatakan dia tadlis. Antara Imam Baihaqi. Imam Baihaqi kata bahawa Imam Abi Ishaq ini tadlis. Tapi kita harus ingat bahawa tadlis terbahagi pada 3 peringkat. Peringkat pertama itu tidak boleh diterima langsung. Kerana apa? Niat dia cuba untuk merosakkan agama. Tapi kalau peringkat yang ketiga, itu masih boleh diterima. Itu masih boleh diterima.
Baik, kita tengok lagi Baik. Apa buktinya bahawa Imam Abi Ishaq ini masih lagi siqah dan diterima pakai hadisnya, iaitu apabila Imam Bukhari memasukkan riwayat-riwayat Abi Ishaq di dalam kitab. Jadi kalau dia tak nak pakai riwayat Abi Ishaq, pulang dia lah. Tapi Imam Bukhari pakai, kan? Agak-agak dia lebih tinggi daripada Imam Bukhari kok. Gitulah kan. Apa bukti dia? Iaitu dalam kitab sahihnya dia meriwayatkan, dia kata Amru bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala hadsana Abu Ishaq anil Barra bin Azib. Tadi pun dah baca daripada haddatsana Ubaidillah, daripada dan seterusnya sampai ke Al-Barra bin Azib. Itu semuanya diambil oleh Imam Bukhari, dimasukkan ke dalam kitab sahih. Kerana apa? Kerana Imam Bukhari menerima riwayat Abi Ishaq kerana dia siqah. Kerana dia siqah. Baik. Ini membuktikan pendapat Az-Zahabi dan Imam Al-Allai bahawa Abu Ishaq tidak mengalami ikhtilat. Rupanya ada juga ulama, dua orang, Imam Zahabi dan Imam Al-Allai, mengatakan bahawa tidak berlaku ikhtilat. Bukti bahawa Imam Bukhari mengambil hadis-hadisnya menunjukkan tidak berlaku ikhtilat. Kalau ikhtilat jatuh martabat tapi hanya berlaku tagayyur. Bila kata tagayyur, maka ia masih lagi boleh diterima. Kerana ianya siqah. Baik. Tadlis Abu Ishaq, Ibnu Hibban menggolongkannya di tingkatan mudalis ketiga sebagaimana Imam Qatadah, Yahya bin Abi Katsir, Al-A'mash, Ibnu Juraim, Ibnu Ishaq, Imam Sufyan As-Sauri. Semua ulama-ulama besar yang kita dah belajar dulu, semuanya membuat tadlis. Tetapi tadlis peringkat ketiga. Tadlis peringkat ketiga maksudnya dia bukan tujuan untuk apa? Untuk merosakkan hadis. Yang kebanyakannya ialah mereka menukar-nukarkan nama guru. Termasuk Imam Sufyan Sauri. Gitu. Dan semisal tingkatan ini diterima jika ada sirat samak dari gurunya. Ya'qub bin Sufyan, samak maksudnya haddasana dan sebagainya, macam kita baca tadi, haddasana, maka itu berlaku samak, maka didengar, maka dibolehkan pakai. Baik. Ya'qub bin Sufyan mengatakan, beliau juga mengatakan bahawa Abu Ishaq terkadang melakukan tadlis dari gurunya. Tadlis dari guru maksudnya dia ubah nama guru. Beliau juga mengatakan Abu Ishaq seorang tabi'in dan termasuk orang yang dipegang riwayatnya dalam hadis seperti A'mash. A'mash pun antara periwayat yang dipakai oleh Imam Bukhari, dia juga melakukan tadlis. Imam A'mash, tuan guru Imam Bukhari, melakukan tadlis. Jadi kedudukan tadlis di Abi Ishaq adalah sama seperti tadlis A'mash. Gitu. Jadi kalau nak kata bahawa Imam Abi Ishaq itu buat tadlis jatuh ke darjah, itu salah. Sebab orang itu tidak faham tadlis itu ada 3 peringkat. Jadi peringkat ketiga diterima tadlis. Kerana bukan tadlis untuk merosakkan hadis. Kalau kita hari ni paling banyak mentadlis. Kalau hari ini adalah zaman riwayat, maka kebanyakan kita meriwayatkan secara tadlis. Banyak, sebab tadlis ada macam-macam jenis. Itulah. Baik. Abu Ishaq tadi, kecuali mereka berdua dan Sufyan melakukan tadlis, dan tadlis dilakukan sejak dulu. Sufyan Sauri. Maksud dia sejak dulu sudah ada tadlis. Baik. Dari komentar para ulama jarah ta'dil di atas, memang Abu Ishaq diketahui melakukan tadlis. Semua orang tahu. Itu pasal ada orang kata dia tadlis. Tapi harus ingat, tadlis bukan menyebabkan jatuh kepada taraf dhaif. Akan tetapi apakah semua riwayatnya dengan sirah an-anah ditolak? Ibnu Hajar telah menjelaskan bahawa mudallis yang dalam tingkatan ketiga adalah dapat diterima riwayatnya jika dia menggunakan sirat jazam dan dengan sama. Dan ada sebahagian ulama menerimanya secara mutlak seperti Abi Zubair Al-Makki. Abi Zubair Makki terima tadlis tersebut tanpa ada syarat.
Syarat mesti haddatsana. Dia tak ada syarat. Dia kata aku terima saja apa yang dibuat oleh Abi Hasan. Kerana dia sifat aku percaya. Macam kita lah kan. Tak perlu, kalau kita percaya kawan kita, percaya dengan apa orang yang kita, ini memang jujur ni kan. Dia tak cakap haddatsana pun, tak apa, aku percaya. Apa yang keluar mulut dia, aku percaya semua. Gitu kan. Jadi ia tak perlu. Ada yang secara mutlaknya tidak perlu kepada syarat-syarat terhadap Imam Abi Ishaq. Baik. Jika melihat komentar Abu Hatim, maka dipahami bahawa beliau bukan perawi yang banyak melakukan tadlis. Dia hanya melakukan tadlis sikit berbanding Imam Amash, berbanding dengan Sufyan Tsauri, lagi banyak tadlis dia. Tetapi hak dia itu tak boleh dia orang nak kutuk. Sebab apa? Kalau kutuk, dia orang kena kutuk kan? Sebab kedudukan Imam Amash itu Syekhul Bukhari, buat guru kepada Imam Bukhari, dan dia itu siapa pula? Tapi kalau Imam Abi Ishaq, dia ni kurang kedudukan dan tak dikenali. Maka oleh sebab itu, maka hari ini ada orang cuba untuk mewas-waskan riwayat Abi Ishaq. Baik. Oleh sebab itu Abu Hatim mengatakan dengan ucapan terkadang, Imam Bahaki juga mengatakan, wa in Aba Ishaq rubbama dalasa. Sesungguhnya Abu Ishaq terkadang melakukan tadlis. Maka ada kemungkinan ittisal dalam sanad riwayat Abu Ishaq. Oleh sebab itu Baihaqi tidak menjazamkan atau memastikan riwayat Abu Ishaq itu mesti dhaif. Dia tidak menjazamkan. Dia tidak Abu Ishaq tak menyentuh. Sebab ada riwayatnya yang jadi sahih. Cuma sedikit saja riwayat dia. Jadi Imam Baihaqi tak mungkin. Oleh sebab itu dia kata rubbama, boleh jadi tadlis. Dia tak kata Abi Ishaq fahuwa mudallis. Tak kata gitu. Fa innahu tadlis. Dia tak kata jazam. Dia menggunakan perkataan rubbama, mungkin. Imam Baihaqi atau imam-imam yang lain menggunakan perkataan rubbama. Baik. Sebagaimana ucapan beliau, fi hadza in sahha dilalatu ala jawazil hajal wa huwa ayarfa'a rijlan wa yakfizu ala al-ukhra min al-farah farraqsul ladzi yakunu ala misalihi yakunu misluhu fil jawaz wallahu a'lam. Maksud dia dalam hadis ini, dalam hadis tadi, seandainya sahih, seandainya wa in sah, kalau sahih, maksud di riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih, walaupun ada orang kata dia tadlis, terdapat dalil diperbolehkan hajal. Apa maksud hajal? Iaitu mengangkat kaki dan melompat kaki yang lain kerana gembira. Jadi kalau kita sebut Nabi Muhammad, kita gembira, falyafrahu, Al-Quran kata kan, maka antara nikmat-nikmat falyafrahu, maka kamu kena gembira. Maka bila disebut nama Nabi Muhammad dan itu nikmat paling besar yang kita dapat, maka kita gembira. Kita mengangkat kaki dengan menari, maka dibolehkan kan? Bila dibaca qasidah-qasidah, wa yasfununa, mereka menari kerana kegembiraan atas nikmat tersebut, maka Allah kata falyafrahu, maka gembira, maka dibolehkan.